Okey, selamat pagi semua. Cikgu terpaksa buat video ini kerana cikgu ada kekangan masa pada hari ini. Jadi cikgu buatkan video terlebih dahulu bagaimana apa yang anda perlu buat untuk hari ini. Okey, pertama anda buka semula Telegram. Okey, dalam Telegram tersebut ada arahan untuk tugasan pada hari ini iaitu pada 7 hari bulan 10. Okey, anda akan mula mempelajari tajuk 4/2 tingkatan 3. Dan ulang balik semula, anda perlu belajar subjek ini kerana ia akan membantu anda untuk membangunkan satu atau cara projek Python, okey, yang lebih baik. Dengan lebih baik, kerana anda akan belajar advance sedikit. Jadi untuk hari ini, uh, link Google Meet ni tidak valid lagi lah. Okey, tak perlu join Google Meet tersebut. Cumanya, anda perlu klik pada pilih tajuk projek Python ini. Bila anda klik pada pilih tajuk projek Python ini, okey, dia akan membawa anda kepada uh, okey, dia akan membawa anda kepada bagaimana untuk memilih tajuk-tajuk projek Python yang cikgu cadangkan. Okey. Okey, pertama sekali sepatutnya anda akan pilihlah nama anda. Yang mana satu, masukkan nama anda. Anda pilih, dia ada drop down menu ni. Boleh pilih dari nombor 1 hingga 31, siapakah anda. Okey, kemudian, okey, di bawah ini sila pilih, soalan yang kedua, sila pilih mana-mana tajuk atau cara di bawah yang anda yakin untuk buat. Maksudnya yang anda yakin boleh buat berdasarkan apa yang anda telah pelajari sebelum ini dan sedikit yang akan anda pelajari pada selepas ini. Okey, yang advance tadi. Okey. So, di antara tajuk tersebut tu, setiap atau cara meminta penggunanya memasukkan kata laluan. Okey, pengguna hanya diberikan 3 peluang sahaja. Jika kata laluan dimasukkan salah, akaun pengguna akan dikunci. Okey. Ini adalah salah satu daripada kriteria yang perlu ada ketika anda bina atau cara ini. Atau cara ini bila anda bangunkan, okey, pertama sekali dia akan minta kata laluan. Kata laluan anda tentukan sendirilah. Okey. Dan pengguna hanya diberikan 3 peluang sahaja untuk memberikan kata laluan yang betul. Jika salah, atau cara akan terhenti. Setakat itu sahaja. Okey, itu anda perlu buat. Fikirkan bagaimana untuk membangunkan coding dia supaya mula-mula sekali dia akan keluar pengguna diminta untuk masukkan kata laluan. Ada contohnya dalam slide-slide kelas sebelum ini. Jika anda lihat ada. Kalau tak ada pun anda boleh buka, boleh download dalam PowerPoint, dalam Padlet, ada slide yang menunjukkan bagaimana untuk membina kod atau cara yang meminta kata laluan dan 3 kali sahaja kemudian dikunci. Okey, jika salah. Okey, sama macam bila kita cucuk dekat ATM lah. Cucuk di ATM, kad ATM kita di mesin, kalau 2 kali atau 3 kali salah, dia akan kad tersebut tidak boleh digunakan lagi. Okey. Okey. Yang pertama sekali, tajuk yang cikgu cadangkan ialah atur cara pembelian barangan di pasaraya berserta resit dan pulangan baki. Okey, di mana siapa yang pilih tajuk ini, anda perlu bangunkan atau cara ini pertama sekali ada kata laluan. Okey, kemudian pengguna seterusnya perlu masukkan boleh masukkan seberapa banyak barangan yang ingin dibeli di pasaraya berserta dengan harga dia sekali. Okey, kemudian di akhir sekali, di akhir atau cara ini, atau cara akan cetak resit dia. Dalam resit tu macam resit di pasaraya lah, di TF, okey, di Skipmart dan sebagainya, dia keluar apa barang yang kita beli, berapa unit dia, berapa harga dia, dan berapakah jumlah semua sekali. Dan sebagai tambahan, anda perlu apa? Cetak juga berapakah pulangan baki dia. Okey, pulangan baki dia, contohnya jika pengguna ataupun orang yang menggunakan cara ini letakkan RM50, harga pembelian RM30, bakinya RM20. Okey. Dan berapakah duit RM20 yang perlu dipulangkan? Berapa bilangan ni? Contohnya sekeping sajalah, sekeping duit RM20 dia perlu dipulangkan kepada pengguna. Sama seperti tugasan yang ada yang anda akan buat selepas ini. Okey, ada dalam contoh sebelum ini. Jangan risau. Atau cara ini anda perlu bangunkan tempoh masanya sehingga hujung tahun ini. Okey. Sehingga hujung tahun ini untuk anda bangunkan satu atau cara yang berjaya. Okey. Dan seterusnya, nanti kita bincang lagi seterusnya. Yang kedua ialah atau cara analisis markah murid. Di sini, anda perlu bangunkan satu atau cara di mana akan dimasukkan markah murid. Mungkin dalam 10 orang murid dengan markah dia.
mengikut apa yang anda ada sekarang ya, subjek yang anda belajar sekarang tingkatan 3 apa dia, BM, BI, bahasa sejarah, matematik, geografi, asasan komputer, okey apa lagi? Pendidikan Islam, pendidikan moral, okey bahasa Cina, okey. So anda boleh masukkan mata pelajaran tersebut berserta dengan markah. Minimum 10 orang murid. Okey. Berserta dan kemudian di situ anda akan hasilkan formula bagaimana untuk mengira grade purata murid tersebut berdasarkan markah-markah setiap mata pelajaran dan juga anda kena buat kedudukan murid tersebut. Di sini anda akan menggunakan arahan-arahan tertentu lah untuk dapatkan kedudukan murid. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor 3 dan cetak. Okey. Nampak susah tapi sebenarnya senang saja jika anda ikuti pembelajaran kita yang seterusnya nanti. Okey, seterusnya ialah atur cara peminjaman buku mengikut genre, pengarang, tajuk beserta tarikh pinjam dan tarikh pulang. Okey, di sini pelajar atau murid meminjam buku. Okey, dia akan pinjam lebih daripada satu buku, sebuah buku, dan kemudian dia kena ikut genre dia. Contohnya dia nak pilih genre apa? Science fiction. Okey, pengarang dia Thomas Luke. Contohnya, tajuknya ialah Horror in a House. Contoh tajuknya. Okey, jadi di akhir nanti anda keluarkan satu macam receipt lah. Okey, apa tajuk yang buku, genre apa, tajuk apa, okey, tarikh peminjaman dia bila dan tarikh pulangnya bila. Itu terpulang pada anda. Bagaimana ingin buatkan tarikh pinjam dan tarikh pulang. Okey. Yang keempat adalah atur cara pembelian tiket mengikut tarikh, destinasi, masa dan bilangan tempat duduk. Okey, tiket di sini tidak semestinya tiket bas. Boleh jadi tiket panggung wayang. Boleh jadi tiket masuk ke stadium bola sepak. Boleh jadi tiket menonton orkestra. Okey, dan sebagainya. Tiket. Apa-apa saja yang menggunakan tiket. Okey, jadi destinasi sini tidak semestinya destinasi. Mungkin kalau anda menonton wayang, bukan destinasi. Tajuk wayang tersebut. Okey, contohnya melihat wayang Mission Impossible. Itu tajuk dia. Okey, dan masa. Okey, masa ada. Mana-mana tiket pun ada masa beserta tempat duduk, bilangan tempat duduk. Okey, bilangan tempat duduk berapa yang anda perlukan. Okey, ada dewasa, ada kanak-kanak. Okey, itu untuk soalan yang keempat. Soalan yang kelima, atur cara penentuan pemenang acara sukan berdasarkan masa catatan dan mata terkumpul rumah sukan. Okey, yang ini pemenang acara sukan ini, cikgu nak anda pilih mana-mana satu acara, contohnya acara 100 meter, mungkin acara 200 meter, mungkin acara 4 kali 100 meter, ataupun 4 kali 400 meter, ataupun acara 1500 meter. Ingat lagi, apa acara-acara sukan yang ada ketika hari sukan. Kemudian, anda masukkan beberapa peserta, contohnya ada 8 orang peserta, anda masukkan catatan masa dia, okey, dan kemudian anda tentukan siapa tempat pertama, siapa tempat kedua sehingga tempat yang terakhir. Okey. Dan kemudian anda tentukan tempat pertama berapa markah dia. Okey. Berapa markah dia, tempat kedua berapa markah dia, tempat ketiga berapa markah dia, dan seterusnya berapa mata yang diboleh, dan kemudian mata tersebut akan menyumbang kepada mata rumah sukan setiap peserta tersebut. Jadi jadikan setiap peserta itu berbeza-beza rumah sukan seperti yang ada di sekolah kita lah. Okey. Seterusnya, yang keenam, atur cara pembelian sejenis barang dalam talian beserta pengesahan pembelian. Okey. Yang ini tadi atur cara yang nombor 1 dia atur cara pembelian barangan di pasar raya. Yang ini atur cara pembelian sejenis barang. Contohnya anda nak beli kasut secara dalam talian, secara online. Okey. Anda masukkan apakah butiran kasut yang perlu ada, jenis kasut, saiz kasut, jenama kasut, bilangan kuantiti yang ingin dibelikan. Okey. Dan kemudian di akhir nanti atau cara akan memaparkan harga kasut tersebut. Okey. Kuantiti dia dan berapa perlu dibayar. Okey, contoh itu macam kita beli secara dalam talian lah. Cuma di sini ialah anda perlu pilih sekurang-kurangnya 3 jenama kasut contoh yang tadi. Okey, supaya pengguna boleh pilih kasut apa yang ingin dibeli. Contohnya kasut jenama Nike, Adidas, kasut jenama Puma. Okey, ada 3 jenis kasut. Ini kemudian 3 jenis jenama kasut, kemudian setiap jenama ini ada harga-harga kasut yang berbeza. Okey, mungkin kasut ni model dia B107. Okey, model begini, harga dia begini. B108, mungkin pattern dia lain sikit, harga dia begini. Okey, jadi anda perlu buatkan beberapa model kasut bagi setiap jenama. Okay, contohnya Nike ada mungkin ada 5 jenis model. Okey,
5 jenis model yang berbeza dengan harga yang berbeza. Puma ada 5 jenis model dengan harga yang berbeza. Dan Adidas juga 5 jenis model dengan harga yang berbeza. Jadi pengguna boleh pilih mana-mana. Okey. Contoh dia pilih Puma, jenama Puma dengan harga dengan brand model C107 contohnya. Harga dia berapa? Harga dah diletakkan. Okey, dalam senarai nanti anda letakkan berapa harga C107. Berapa harga C108. Berapa harga model C109. Semua dah ada harga. Cuma pengguna tinggal pilih sahaja. Dan di akhir nanti pengguna akan dipaparkan harga pembelian beserta kuantiti dan jenama dan minta pengesahan. Jika ya, maka pengguna perlu bayar. Jika tidak, maka keluar daripada sistem. Okey. Ini secara ringkas. Okey. Tajuk atau cara yang anda perlu buat. Okey. Gunakan kreativiti anda. Dia tidak terhad kepada apa yang cikgu terangkan ini sahaja. Okey. Contohnya anda nak tambah. Contohnya pembelian barangan di pasaraya anda nak tambah. Anda tak nak pulangan baki. Anda nakkan lepas resit, anda nakkan dia guna credit card ke, guna Touch 'n Go ke, itu gunakan kreativiti anda. Okey, boleh. Tetapi perlu menggunakan tema 1 hingga 6 ini. Tetapi, dan ada tetapinya, sekiranya anda rasa 1 hingga 6 ni tidak memenuhi cita rasa anda nakkan tema yang lain, tajuk yang lain, boleh, tetapi anda kena personal message kepada cikgu, nyatakan apa tajuk yang anda ingin buatkan untuk kita berbincang sama ada sesuai atau tidak dijadikan sebagai projek PT3. Sekali lagi cikgu ingatkan, apa yang anda sedang buat sekarang ini adalah untuk projek PT3 tahun hadapan. Okey? Jadi, kita buat lebih awal supaya tahun depan anda tidak kelang kabut dengan projek ini. Okey. Jadi, anda perlu bangunkan sekarang dengan tempoh masa yang ada ini sambil anda belajar Python Advanced, anda juga akan bangunkan sedikit demi sedikit. Okey, cikgu bagi tempoh masa yang lama ni. Sekarang ini adalah awal bulan Oktober. Kita ada awal bulan Oktober 1 bulan, bulan November 2 bulan. Okey, kemudian kita ada 2 minggu lagi sebelum cuti perpisahan akhir tahun. Jadi 2 bulan setengah lebih kurang. Okey, untuk anda siapkan projek Python ini. Okey, dengan bimbingan cikgu. So, sebarang masalah jika ada perkara berbangkit anda tak faham, anda boleh tanya cikgu. Tetapi bukan daripada A sampai Z cikgu nak terangkan bagaimana nak buat ni, bagaimana nak buat ni, tidak. Cikgu akan berikan bimbingan apakah, di manakah anda boleh rujuk contoh-contoh kod ini. Dalam slide mana contohnya. Ada contoh-contoh kod ini. Ataupun anda tak tahu bagaimana nak kira formula grade purata, cikgu boleh tunjukkan. Okey? Selain daripada anda Google di internet pun lagi senang. Di internet ada macam-macam informasi anda boleh dapatkan. Okey. Itu secara ringkas apa yang anda perlu buat. Pilih mana-mana. Okey? Dan yang paling penting di sini, okey, yang paling penting di sini, kita ada 31 orang murid. Bermakna setiap satu tajuk ni hanya 5 orang sahaja yang berkesempatan boleh pilih. Okey. Contohnya satu tajuk ada 5 orang, tajuk kedua ada 5 orang, so 6 kali 5, 30. Ada satu tajuk yang ke-6 ni, tengok tambahkan lagi seorang lagi. Jadi 6 orang boleh ambil tajuk yang sama untuk nombor 6. Okey. Nombor 1 ada 5 orang saja yang siapa cepat dia dapat. Okey, untuk pilih tajuk nombor 1. Okey. Jika tajuk nombor 1 dah penuh, anda kena pilih nombor 2 atau hingga nombor 6. 2 hingga 6. Okey, pilih mana-mana tajuk yang belum penuh lagi. Kerana apa? Kerana cikgu sudah pun buat begini. Nampak di sini? Cikgu telah pun letakkan satu add-on di sini di mana bila anda pilih, katakan ada orang memilih tajuk ini. Okey, dia pilih tajuk ni. 5 orang dah pilih tajuk ini. Maka orang lain tidak boleh pilih dah tajuk ni. Contoh. Okey. Dia dah pilih dah tajuk ni. Contohnya, Wu Yu, William Lau, Sham Xiao Heng, Sam Fi Cheng, Sham Joni. 5 orang ni, dia pilih tajuk yang ini. Maka pelajar-pelajar lain dah tak boleh pilih dah tajuk ni. Okey. So, siapa cepat, dia dapat tajuk ini. Dan nasihat cikgu ialah, anda boleh berpakat. Contohnya, Wu Yu, William Lau, Sham Xiao Heng, Sham Fi Cheng dan Sham Joni boleh berpakat, boleh berbincang. Okey. Untuk pilih tajuk nombor 1. Okey, boleh pilih tajuk nombor 1 dan boleh buat atur cara yang hampir sama tapi tak serupa. Contohnya, Wu Yu. Okey, dia buat atur cara pembelian barangan di pasaraya. Okey, pasaraya. Contohnya, dia beli barang. Apa barangan di pasaraya? Dia beli barang sayur saja. Okey, William Lau.
pembelian barangan, dia beri apa? Dia beli barang-barang keperluan dapur. Okey, contohnya minyak masak, apa lagi? Uh, rempah ratus, okey, apa lagi ya? Kicap, sos, sebagainya. Okey, Syam Syauheng, pembelian barangan di pasaraya, mungkin dia boleh beli toiletries. Okey, contohnya sabun mandi, shampoo. Okey, you kena berbincang bersama untuk supaya tidak sama pembelian barangan tu. Tajuk sama tetapi barangan yang dibeli berbeza. Faham ya? Beli berbeza. Okey. Itu juga dengan atau cara analisis markah murid, grade purata dan kedudukan murid ini. Okey. Di mana markah murid tu mestilah menggunakan nama yang berbeza. Jangan nama yang sama. Kalau contohnya era Nurul Era dia ambil pelajar 5 Lestari. Okey. Okey, Nur Aini Nasuha ambil 5 Litara contohnya. Okey, pelajar yang berbeza, okey, markah yang berbeza jangan sama juga dan nanti kedudukan murid juga akan berbeza. Tetapi anda boleh berbincang. Okey, untuk dapatkan mungkin anda ada masalah tak dapat buat coding, anda boleh guna coding kawan anda untuk bantu atau cara anda. Tapi tak boleh sama. Okey. Begitu juga buku, tiket, pemenang acara sukan. Acara sukan boleh ambil acara yang berbeza. Okey, pelajar A ambil acara 100 meter, pelajar B ambil acara 200 meter, pelajar C ambil acara 400 meter dan seterusnya. Okey. Dan buku pun sama, ada genre science fiction, ada genre seram, ada genre komedi, ada genre romantik dan sebagainya. So anda boleh pilih berbeza, pastikan berbeza. Okey. Okey, ini adalah rupa bagaimana bila anda membuka Google Form ini. Okey, pertama sekali pastikan di atas ni adalah menggunakan akaun MOE anda. Okey, jika tidak ada boleh guna akaun personal tapi lebih digalakkan menggunakan akaun MOE anda. Okey, dan kemudian anda copy yang tu letakkan di sini. Okey, email anda kena ada. Okey, kemudian masukkan nama anda, contohnya Amna Fatihah dan kemudian Amna memilih atau cara pembelian barangan di pasaraya. Okey, submit. Okey, maka anda boleh edit jika anda nak ubah. Okey, tekan edit dan jika nak ubah tajuk dan sebagainya. Okey, itu satu. Okey, seterusnya sekiranya ada pelajar kedua pula, okey, dengan email yang berbeza pula, contohnya, okey, dia nak isi tajuk ni, okey, dia akan masukkan email dia, katakan ni pelajar yang kedua, okey, dan dia masukkan nama contoh Akilah. Akilah telah berpakat dengan Amna untuk ambil tajuk yang sama, maka dia akan pilih pembelian barangan di pasaraya. Submit. Okey. Bila submit, pada cikgu akan dapat 2 respon kat sini lah. So ada 2 orang telah menghantar dan kedua-duanya memilih, Amna dan Akilah telah memilih tajuk yang sama, iaitu atau cara pembelian barangan di pasaraya. Dia tak pilih yang tu. Jadi cikgu tunjukkanlah. Okey, kalau kita lihat dalam bentuk jadual, nanti cikgu akan share. Apabila semua telah pilih, cikgu akan tunjukkan dalam bentuk jadual. Okey. Contohnya di sini. Okey, contohnya di sini. Atau cara pembelian di pasaraya. Okey, kita ada Akilah dan Amna. Maksudnya, 2 orang ni telah memilih tajuk yang sama. Harus diingat, setiap tajuk tu ada 5, kecuali tajuk yang ke-6. Okey, sekarang ni dah 2 orang dah pilih tajuk atau cara pembelian, tinggal lagi 3 kosong. So, siapa cepat, dia dapat. Jadi, anda boleh berbincang sesama anda untuk pilih jika anda ingin berpakat ambil tajuk yang sama. Okey, faham ya? Okey. So, nanti, di akhir nanti, bila ada dah 5 orang pilih tajuk tersebut, okey, bila pelajar lain pula buka, okey, bila pelajar lain pula buka, tajuk ni takkan ada lagi dah. Contohnya, Amnan dah ambil tajuk ni, Akilah pun dah ambil, Chai Shien pun dah ambil, Chong Yong Wei dan Abby, okay, Karina pun dah ambil tajuk yang sama, tajuk nombor 1 ni, maka pelajar yang ke-6 ambil, bila dibuka, atau cara pembelian barangan berseterisi dah pulangan baki, kosong, sudah dihilangkan. Kerana sudah cukup quorum. Okay?
dah ada 5 orang dah booking tajuk tersebut. Jadi tajuk tu tidak akan keluar di sini. Hanya tinggal tajuk nombor 2 hingga 6 sahaja. So, anda boleh pilih mana-mana tajuk tanpa ikut urutan. Okey ya? Faham ya? Jelas di sini. So, selepas daripada video ini, cikgu akan buka borang Python ini untuk anda jawab. Okey, first come, first serve. Anda boleh bincang, anda nak ambil tajuk yang mana. Okey, sekian, terima kasih.